Tahun ini bila bulannya 12, harinya 365 hari. Yang dengan pergerakan tadi manusia boleh tahu pula musim, terutama negara yang ada 4 musim. Kerana matahari akan berada pada satu burus dia akan berada pada 21 Mac. Itulah permulaan kepada musim yang namanya bunga. Kalau orang nak pergi ke luar negara, nak pergi ke negara Holland, Belanda lah. Holland tu orang putih sebut Holland, kita panggil Belanda. Atau ada panggil Netherlands. Itu pada kelas cerita nama macam mana. Nak pergi tengok bunga comel, bunga tulip, kena pergi pada bulan Mac. Bulan Mac dia buka satu taman besar. Bulan Mac nak tengok tulip. Baru ni bila saya pergi ke Turki, awal-awal jadi menteri, orang gagil kata pergi Holland. Tak pergi Holland pun, pergi Turki. Holland tu tahun sebelum tu dah sebelum tu 21 Mac, matahari yang ada kat orbit dia dekat satu burus, mulalah pada ketika itu musim bunga. 21 Jun pula berada pada burus yang lain pula, maka bermula musim panas. Nak rasa panas, pergilah kalau negeri belah orang putih tu bulan 6 lah, bulan 7. Bulan 7 tu panas ketik-ketik 21 hari bulan 9 pula dia duduk di burus lain pula, maka bermula pula musim luruh. Bunga berkembang comel tadi, bulan 6 hari panas, mari bulan 9 pokok-pokok daun luruh, habis tinggal potok. Dia pergi pula kemudian pada bulan 12 pula. Masuk bulan 12, 24 bulan 12, hari sebelum orang sambut Christmas, bermula sejuk pula. Yang tu yang sehari turun lebat pada 24-25 bulan tu. Semua itu berlaku 8 tahun secara tetap. Dia tak berubah dah. Cuma bezanya kalau negeri belah Australia, dia sejuk waktu lain. Waktu panas negara barat, sebelah Eropah, sebelah Amerika, dia panas bulan 6, dia sejuk. Dia terbalik Australia ni. Maknanya pergerakan matahari itu menjadikan manusia boleh tahu pula bilangan tahun, boleh tahu bilangan bulan, boleh tahu bilangan hari. Artinya apa? Baik matahari, baik bulan, kedua-duanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari pergerakan matahari, manusia mengambil satu ilmu tentang kalender yang dipanggil kalender solar berdasarkan matahari, yang setahunnya 365 hari. Yang dipanggil juga tahun Masihi, merujuk kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Masihi merujuk pada bahasa Arab Al-Masih, kerana Isa demi Al-Masih. Adakah sebab Isa dilahirkan tahun tersebut? Berlaku khilaf kalangan para sejarawan. Kalau dengan melihat pula pada bulan tadi dipetik satu lagi kalender lunar berdasarkan bulan, dipanggil tahun Qamari. Tadi tahun Syamsi, ni tahun Qamari. Orang putih kata lunar kalender dengan solar kalender. Berarti kedua-dua sistem kalender ini Allah Ta'ala cipta, manusia petik. Maka mana mungkin kita katakan dia kalender kafir? Cuma sebab tengok orang sambut, orang putih sambut Apitan ni, malam tahun baru ni, dengan tembok bunga api lah, itulah, inilah, berpesta dan sebagainya. Yang tu perbuatan dia. Perbuatan dia tak menjadikan haram pada tahun itu. Dia tu haram. Perbuatan dia sambut merata, dia melompat, meleting, itu dia punya masalah. Tapi tahun itu sendiri adalah susunan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah telah sebut dalam Al-Quran surah Yunus. Yang Allah buat semua itu bil haqqi nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Kami buat semua ni dengan kebenaran, yang kami huraikan pada orang yang mengetahui. Maka dengan sebab itu saya nak maklum kat sini bahawa jangan panggil tahun Masih tahun kafir. Seperti mana kita katakan tahun Hijri tahun Islam,
maka selayaknya juga tahun Masihi pun tahun Islam. Cuma untuk penggunaan ibadah kita menggunakan tahun Hijri, untuk penggunaan seharian ada yang menggunakan tahun Masihi. Yang masyhur hari ini tahun Masihi digunakan. Satu ketika dahulu yang global digunakan tahun Qamari, berkaitan dengan zaman di mana manusia menguasai. Kalau yang menguasai adalah orang-orang Islam, menguasai tamadun dunia, maka itulah tahun Qamari yang dirujuk. Kalau tamadun yang menguasai dunia ketika itu adalah tamadun barat, maka Masihilah yang akan dirujuk. Itu suasana yang kita kena terima. Dalam surah Al-Kahfi ayat 25, bila Allah Ta'ala bercerita berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi, pemuda yang Allah Ta'ala tidurkan mereka atau matikan mereka dalam gua. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, pun kita baca pada hari Jumaat, surah Al-Kahfi. Walabisu fi kahfihim, dan mereka berada bermalam di gua mereka, berada di gua mereka. Salasami'atin sinina, 300 tahun. Tahun apa? 300 tahun itu tahun apa? 300 tahun itu tahun berdasarkan kiraan Masihi. 300 tahun. Kalau kamu nak kira tempoh masa mereka yang Allah matikan mereka, kemudian Allah hidupkan balik, tempoh masa 300 tahun Masihi. Wazdadu tis'ah, dan mereka tambah lagi 9 tahun. Tambah ke mana pula? Tambah lagi 9 tahun masjid? Tak. Kalau kamu nak kira berdasarkan tahun Hijri, tahun Qamari, tambah 9 tahun lagi, 309. Maknanya 300 tahun Masihi bersama dengan 309 tahun Hijri, atau 300 tahun Syamsi bersama dengan 309 tahun Qamari. Itu yang disebut oleh Al-Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah ketika mentafsirkan ayat ini dalam kitab beliau, Tafsir Al-Kasyaf. Kerana apa? Kerana tahun Masihi 365 hari, tahun Hijri 354 hari. Bezanya 11 tahun, 11 hari dalam setahun. 11 hari dalam setahun kali dengan 300 tahun. Maknanya apa? 3,300 hari. Kalau tambah dengan tahun lompat, 4 tahun ada 1 hari lebih. Dan tempoh 300 tahun ada 75 hari lebih tahun lompat. Mana tambah lagi hari 3,375 hari. Bahagilah dengan 354 bulan tahun Hijri, maka bersama dengan 9.5 tahun Hijri. Mana Quran cerita betul lah. 300 tahun Masihi bersama dengan 309.5 tahun Hijri, tahun Qamari. Maka dengan dalil yang seumpama ini, adakah masih kita nak katakan bahawa tahun Masihi itu tahun kafir? Tak boleh. Maka yang ni mesti dibetulkan. Kerana ramai ustaz-ustaz yang bercakap dalam Facebook, dalam grup WhatsApp, dalam YouTube, dalam ceramah, bersemangat, berkobar-kobar, menyerah. Ini silap. Tak boleh yang lepas-lepas lah. Cerita yang baru. Saya ceritakan benda yang baru. Yang patut kita kena pegang. Cuma kesilapan dalam menyambuknya itu cerita lain. Adapun kita menyambut apa sahaja tahun, apa sahaja bulan, apa sahaja hari, kita boleh sambut dengan merujuk kaedah umum dalam Islam. Apa dia? Mengingati hari-hari. Ayyam Allah dia panggil. Mengingati hari-hari Allah. Dalam Al-Quran banyak bila Allah bercerita tentang sejarah, Allah gunakan perkataan iz. Iz ni makna tak kala mana. Dalam kaedah bahasa Arab, perkataan is ni dia tak boleh mari macam tu, dia kena mari satu perkataan lain sebelum is yang diandaikan. Ni bahasa Arab lah. Nak faham, saya ceritakan faham bahasa Arab sikit lah. Tak faham tu kena buat faham sudah lah. Kenapa? Wazkur is, ingatlah tak kala mana. Ayat ni mengajar kita ingat peristiwa. Maka siapa yang nak ingat peristiwa
hari lahir dia, sila. Siapa nak ingat peristiwa hari anniversary perkahwinan dia, sila. Siapa yang nak ingat hari bertunang dia, sila. Siapa nak ingat hari dia jatuh longkang, sila. Siapa nak ingat hari dia jumpa kekasih dia, sila. Apa saja peristiwa, dia dapat anugerah, dia dapat CJ, dia habis mengaji, takharruj ataupun keluar universiti, apa saja, nak sambut, nak ingat-ingat, masuk pada rangkuman hari-hari yang patut diingati oleh manusia. Maka kalau nak sambut juga tahun baru 2021, tidak salah nak sambut. Yang salah pada kaedah nak sambut. Nak ucap selamat tahun baru tidak salah. Seperti mana kita ucap selamat tahun baru hijrah. Ucap selamat tahun baru hijrah ni, siapa yang susun tahun baru hijrah? Ummah yang tetapkan bulan Muharram sebagai bulan pertama tahun hijrah. Kita pun ambil ijtihad ummah, kita pun buat ucapan selamat tahun baru hijrah. Bukan ada zaman Nabi pun. Maka kita kena buka minda sikit bincang perkara ini.